Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah untuk untuk program ataupun subjek selepas Isyak ini, kita seperti mana beberapa siri sebelum ini masih lagi perbincangan berkait hadis-hadis pilihan daripada kitab Al-Adabul Mufrad. Pada malam ni saya ambil sambungan Babu fadli man ya'ulu yatiman min abawai. Bab orang yang menanggung anak yatim piatu. Ini berkait dengan anak yatim piatu. Kalau sebelum ni kita bincang tajuk sebelum ini, menanggung ataupun menjaga kemaslahatan anak yatim miliknya sendiri. Mana anak yatim tu anak dia sendiri. Hak tajuk sebelum ini anak yatim. Tak kiralah boleh jadi tidak yatim piatu, tidak anak sendiri. Ni pada malam ini anak yatim piatu, maknanya anak orang lain. Dan yatim ini mana ibu bapa dia meninggal dunia. Itu maksud dia. Di bawah bab ini Imam Bukhari kemukakan 4 hadis. Hadis yang pertama iaitu hadis yang ke-7. Wa bi qala hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Safwan qala hadatsani Unaisah an Ummi Sa'id binti Murrah al-Fihri an abiha an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain aw kahadhihi min hadhihi syakka Sufyan fil wusta wallati talil ibham. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Ummi Sa'id binti Murrah al-Fihri, daripada ayahnya, yakni daripada Murrah, daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, saya dan orang yang menanggung anak yatim seperti 2 jari ini di dalam syurga. Atau ini syak perawi, atau seperti dengan 2 jari ini. Jadi Sufyan As-Sauri syak, adakah jari tengah atau jari telunjuk? Tu sebenarnya dalam riwayat lain jelas sebut bahawa jari wusta dengan ni jari telunjuk. Secara umumnya hadis ini Nabi SAW menyebutkan keistimewaan orang yang menjaga anak yatim. Tak kiralah anak yatim yang bagaimana. Walau bagaimanapun dari segi susunan, Imam Bukhari dia buat anak yatim milik sendiri, anak sendiri yang telah kemati ayah, dan anak yatim piatu. Maksudnya yang hendak disampaikan oleh Imam Bukhari, maknanya asalkan anak yatim, tak kiralah anak yatim tu anak yatim anak kita sendiri ke, ataupun yatim tu kematian ayah saja ke, ataupun yatim tu yatim piatu, ibu bapa telah meninggal dunia, tak kira, asalkan yatim. Maka kalau dia menjaga kemaslahatan anak yatim, dia urus anak yatim berkenaan dengan ikhlas, maka kelebihan yang disebut oleh Nabi SAW, dia dapat berada bersama Nabi dalam syurga Firdaus. Dan bukan jauh-jauh duduk tu, dekat. Nabi kata bagaikan 2 jari. Bahkan dalam riwayat yuharrikuhuma, Nabi bergerakkan 2 jari tu. Yang ni jari tengah, jari telunjuk, dan wusta, jari tengah. Baik, perbincangan dan pedoman hadis yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang kelebihan orang yang terlibat dalam pengurusan menjaga kemaslahatan anak yatim.
Yang kedua, isyarat dua jari seperti yang ditunjukkan dalam hadis adalah merujuk kepada keistimewaan orang yang terlibat dalam menjaga kemaslahatan anak yatim. Kedudukan mereka yang tinggi sehingga dapat bersama Rasulullah dalam syurga. Sila tu. Sehingga dapat bersama Rasulullah dalam syurga. Maknanya syurga Firdaus. Ni keistimewaan dia. Sebab itulah kalau kita tengok style ulama-ulama kita dulu, dia kata asal kita terlibat. Sebab tu setengah-setengah tu kalau anak yatim tu, anak saudara dia, dia ambil letak di muda. Sorang pun tak apa dah. Bahkan Ibnu Umar pernah menyatakan pandangan dia. Nabi SAW sendiri, saya Ibnu Umar tu lain, lebih kurang juga, cuma Nabi yang sebut. Nabi kata tidak ada rumah yang lebih diberkati melainkan rumah yang ada di dalamnya anak yatim, yang mana anak yatim itu dilayani dengan baik. Tapi kalau anak yatim ada tiba-tiba dijadikan sebagai hamba abdi anak yatim itu rumah yang paling buruk. Mafhum mukhalafah ni. Jadi jelas Nabi sebut bahawa rumah yang ada anak yatim dan anak yatim itu dilayani dengan baik, itulah rumah yang paling diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi isyarat dua jari, bukan satu jari. Kalau satu jari itu tak molek. Tambah jari tengah pula. Ni maknanya dua jari. Mana Nabi kata dekatnya, istimewanya orang yang urus anak yatim, menjaga kemaslahatan anak yatim, terlibat dengan pengurusan anak yatim, dia akan berada dalam syurga dan dia tu sangat dekat dengan aku seperti dua jari. Baik. Yang ketiga, anjuran dan galakkan agar melibatkan diri dalam urusan penjagaan anak yatim. Itu tambah urusan penjagaan anak yatim kerana ia menjadi penyebab masuk syurga. Hadis yang kedua, iaitu hadis yang ke-8 lah. Hadis yang ke-8 mana daripada awal. Wa bi qala hadatsana Amr bin Muhammad qala hadatsana Hushaim qala akhbarana Mansur 'anil Hasan anna yatiman kana yahduru ta'am ibn Umar fada'a bi ta'amin dhata yawm fatalaba yatimahu falam yajidhu faja'a ba'dama faragha ibn Umar fada'a lahu ibn Umar bi ta'amin lam yakun 'indahum faja'ahu bisawiqin wa 'asal faqala dunaka hadha fa wallahi ma ghubinta yaqulu al-Hasan wa ibn Umar wallah ma ghubina. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis daripada Al-Hasan tentang seorang anak yatim menghadiri majlis makan Ibnu Umar. Dia ceritanya tentang anak yatim yang datang ke majlis makan Ibnu Umar. Cerita dia begini. Pada suatu hari, zata yaum, pada suatu hari Ibnu Umar telah mengundang anak yatim berkenaan ke majlisnya. Yani majlis ni majlis makan lah, yang dianjurkan oleh Ibnu Umar. Pada hari majlis beliau telah mencarinya tetapi tidak menjumpainya. Jadi pada hari majlis tu ramai lah orang mari, tiba-tiba anak yatim hak dia jemput ni tak ada. Ada hak tak hadir, ada hak tak hadir. Seusai jamuan barulah dia datang. Sesah dah orang makan baru mari. Maknanya lewat mari tu. Lalu Ibnu Umar memberinya makanan yang disimpannya khusus. Dibawanya sawit dan madu. Sawit ni dia macam bubur lah, tapi bubur tu dia ada letak kita kata bahan-bahan. Dan hal ni dianggap sebagai makanan yang mengenyangkan. Bukan makanan lekeh ni, sawit ni. Dia ada daging, mungkin dia campur jagung ke. Makna mengenyangkan. Lepas tu campur madu pula, dan ada madu. Tak ada lah orang Arab. Madu ni boleh katakan mesti ada lah dalam makanan itu. Jadi hak ni bukan makanan hak tak habis ni. Makanan ni dia simpan khusus untuk anak yatim. Lalu dikatakan kepada anak itu, nah makanlah. Demi Allah tidak rugi apa-apa. Demi Allah engkau tidak rugi apa-apa. Walaupun mari lewat pun tak serusin lah. Makanan ni disimpan khusus untuk kamu. Seolah-olah begitu.
Hasan berkata, demi Allah, Ibnu Umar pun tak rugi apa-apa. Maknanya Hasan Basri kata Ibnu Umar dengan tindakan dia ni, dia mendapat kelebihan dunia akhirat. Tak rugi dia. Tak rugi sikit abuk pun. Tu kan. Dia sebenarnya riwayat tentang Ibnu Umar perihal keprihatinan beliau terhadap penjaga anak yatim ni memang sangat banyak riwayat, sangat banyak. Seperti yang anda sebut sebelum ni, kalau dia pergi ke tempat jamu yang di Madinah, kalau tidak ada anak yatim yang diundang, yang dijemput lah, dia tak akan makan. Dia tak tergamuk nak makan. Ini dekatnya jiwa Ibnu Umar. Sebab apa? Sebab dia ni antara sahabat yang berperang zaman Nabi, tapi tak mati. Tak mati dia. Jadi dia lihat sendiri, anak-anak ni aku kenal ni ayah dia. Ayah dia ni adalah mujahidin. Dan dia faham bagaimana Nabi memberi keutamaan terhadap anak yatim. Ni kalau kita nak habis pitih pun boleh pun habis itu. Berbaloi. Dapat kelebihan besar di hari akhirat. Dan dia termasuk dalam berkat harta tu. Sebab itulah hati-hati cubalah urus. Kita boleh beri 50 riyal ke sebulan, tak apa dah. Tapi dengan tetap lah. Kalau tak ada juga 10 riyal pun kita beri untuk pengurusan anak yatim. Banyak pengurusan anak yatim ni, rumah-rumah anak yatim di Kelantan. Kalau hak besar kat ni lah di Kalashpol, di jalan apa? Taman Sabariah. Pak anda tahu ni hak tu hak besar. Hak lain hak kecil-kecil ni pun ramai. Ada setengah orang tu 2-3 orang dijaga. Kemampuan dia. Dia tak sekutik derma pun. Mana 2-3 orang dijaga anak yatim cukup untuk duit dia lah. Tak perlu dia kutik derma. Tak apa dah. Asal terlibat lah. Baik, cuba tengok perbincangan ringkas dan juga pedoman hadis ini. Yang pertama, sawit, makanan yang disediakan di sini oleh Ibnu Umar adalah makanan yang diperbuat daripada gandum atau barley yang dikisar halus. Dan dia ada campuran daging juga, campuran bahan-bahan yang mengenyangkan. Apabila hendak dimakan, maka ia dipanaskan dan dicampur dengan susu atau air. Gitu. Bila nak makan kat panas, bubuh apa ni, masuk air biar dia lembek, lepas tu campurlah. Campur susu ke campur daging-daging yang telah dimasak ke, dia ada campuran dia lah pula. Dimakan dengan sawit, tepung yang lembut, kerana ia mudah bergerak melalui halkum kerana kelembutannya. Sawit ni makna sawit dalam bahasa Arab mana tepung yang lembut. Sebab tak nak kata makanan ni bukan makanan low class, tidak ni. Tidak. Makanan ni Yang kedua, sikap para sahabat yang sangat mengutamakan kebajikan anak yatim sebagai mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang ketiga. Sebab anaknya nota sebenarnya siap dah, cuma anak tak pering lagi. Kita nampak sudah awal hari ni. Tak apalah, minggu depan ni saya nak bagi nota. Minggu depan ni panjanglah sikit nota tu beberapa 3 tajuk. Tak apalah, ni kita habis awal lah. Balik awal ni. Hadis yang ketiga. Cuba tengok hadis yang ketiga, iaitu hadis yang ke-9. Wa bi qala hadatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala hadatsani Abdul Aziz ibnu Abi Hazim qala hadatsani abi qala sami'tu Sahl bin Sa'd 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafil yatim fil jannah hakadha wa qala bi asba'i as-sabbabah wal wusta. Ini sebut dengan terang lagi. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Sahal bin Sa'ad. Beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, saya dan pembela anak yatim. Pembela lah kita ada. Dia sebenarnya ini pembela makna pengasuh lah. Maksud dia boleh tukar saya dan pengasuh, yakni yang menjaga, saya dan orang yang menjaga kemaslahatan anak yatim berada dalam syurga. Begini Nabi kata, Nabi begini. Ni dia panggil, kita kena tunjuklah sebab Nabi isyarat. Termasuk musalsal lah ni. Begini. Ni aku dekatnya dengan orang jaga kemaslahatan yatim sambil Nabi isyarat dengan jari dia. Jari mana? Jelas disebut. Hak tadi dalam riwayat Sufyan tak sebut. Bahkan dia syok, jari mana dia tak ingat. Jari tengah. Ni jelas. Makna sababah ni. Kalau ibham ni sababah wusta. Wusta ni tengah dia buat gini.
Nabi gerak-gerakkan jari dia, jari telunjuk dan jari tengah. Jadi perbincangan telah berlalu pada hadis pertama. Baik hadis yang terakhir, hadis yang keempat, iaitu hadis yang ke-10. Dia kalau dalam urut kitab Adabul Mufrad ni hadis ke-136. Kalau dalam urut dalam tu kita asal je hadis yang ke-136. Wa bi qala hadatsana Musa qala hadatsana Al-Ala ibn Khalid bin Wardan qala hadatsana Abu Bakr ibn Hafs anna Abdullah kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatimun. Imam Bukhari dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah, bahawa ni kata Abu Bakr, dia kata Abdullah bin Umar, mana Ibnu Umar lah, dia tidak akan makan dalam hidangan kecuali ada bersamanya anak yatim. Maknanya kalau dalam majlis lah, majlis kenduri ke, dia tengok anak yatim tak ada, dia tak makan. Bahkan dalam setengah dia tanya, apa tak panggil anak yatim? Mu tak tahu ke anak yatim ramai genimo di Madinah ni? Apa tak panggil? Makna dia didik masyarakat. Baik, perbincangan dan pedoman hadis. Hadis ini juga memaparkan kecanaan para sahabat dalam menjaga kemaslahatan anak yatim. Berkait dengan isu anak yatim adalah anak yang tidak berkait dengan isu anak yatim ni adalah anak yang tidak diketahui nasab. Ni anda sebut sini ni sebagai peluasan makna anak yatim tu apa. Takut kita kata ni tidak anak yatim ni. Jadi bila sebut anak yatim ni, apa maksud dia sebenar? Mengikut ulama. Cuba kita tengok. Berkait dengan isu anak yatim adalah anak yang tidak diketahui nasab dan keturunannya, dan biasanya mereka terbiar dan menjadi gelandangan. Anak yatim kita tahulah sama ada mati ayah ke, kalau mati ibu bapa tu orang panggil yatim piatu. Tapi dalam konteks bila kita bincang anak yatim ni termasuk juga, tu mungkin tertinggal perkataan berkait dengan isu anak yatim, termasuklah juga tu sepatutnya. Jadi berkait dengan isu anak yatim ni termasuklah juga anak yang tidak diketahui nasab dan keturunan, dan biasanya mereka terbiar dan menjadi gelandangan. Kalau kita tengok di bandar-bandar besar ke, ada ni budak-budak tengah malam pukul 2 pagi duduk tidur. Anda biasa tengok. Tapi ialah dengan kemampuan kita nak buat macam mana. Sepatutnya biarlah ni, anda bukan nak kritik saja, kita tidak maksud gitu. Yang paling bertanggungjawab, yang paling ada kemampuan, kerajaan lah sepatutnya. Makna dia kena dahulu ke ni, dia tak boleh biar gitu. Kalau zaman saya normal tak ada ni lagu ni. Tak ada. Dia ambil selalu. Buat apa tidur kaki lima ni, buat apa? Tak ada umur kah? Mana pihak kerajaan akan ambil? Tak akan biar gitu. Orang tua jual kelepek sampai tidur dah pukul 3 pagi, dia tidur situ. Kadang-kadang dia pergi maya, dia tinggal gitu. Tak boleh tu sebenarnya. Baik kita kata dok sebenarnya dia ada kaya, dok kerajaan tak boleh benar. Kalau dia kaya dah, lagilah kerajaan tak boleh benar ke. Buat gitu. Baik, tak apalah, cuba kita tengok bagaimana kedudukan mereka. Inilah kita yang disebut oleh ulama. Jadi bagaimana kedudukan mereka dari sudut tanggungjawab masyarakat dalam hal penjagaan dan kemaslahatan mereka. Adakah mereka perlu diberi perhatian, dan jika diabaikan maka masyarakat menanggung dosa di hari akhirat. Itu tanda soal tu sebenarnya. Jika dilihat dari beberapa sudut, mereka lebih malang daripada anak yatim kerana mereka tidak ada harta dan keluarga. Berbeza dengan anak yatim, diketahui nasab dan keturunan, dan kebiasaan mereka ada harta tinggalan ibu bapa. Setengah-setengah anak gelandangan ni boleh jadi anak zina, dia tak bersalah pun. Jadi kalau anak yatim dapat kelebihan besar, kalau kita jaga, hak ni besar lagi mengikut setengah-setengah ulama. Keluarga pun tak ada, setengah tu sebatang kara, dia tak tahu pun. Tu. Mengikut kebanyakan ulama, masyarakat juga wajib menjaga dan menunjukkan keprihatinan yang sama dengan anak yatim, dan orang yang terlibat menjaga mereka juga akan mendapat kelebihan yang sama dengan menjaga anak yatim. Ni Syekh Utsaimin bila dia hurah ni, panjanglah ni anak ringkas ke. Dan untuk nota minggu depan ni masih ada lagi 2 tajuk tentang anak yatim ni, dan kita akan masuk tajuk lain lah. Jadi sekitar 4 tajuk lah.
Jadi kita berhenti setakat tu, berhenti awalnya. InsyaAllah kita akan sambung minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.